Ya, Indra Mahkota. Terima kasih. Betul-betul kita diminta untuk berbahas cadangan kerajaan untuk mengadakan belanjawan tambahan sebanyak 13.170 bilion, yang mana kalau ikut pada kertas perintah yang diadakan pada semua adalah merupakan kali kedua untuk belanjawan tambahan bagi tahun 2010. Sekaligus saya nak bertanya, apakah sebab utama kita perlu ataupun Dewan ini diminta untuk membawa kelulusan atau mempertimbangkan untuk membawa kelulusan? Adakah ini berkenaan dengan masalah kurangnya baik dari segi pengawalan kewangan kerajaan, ataupun mungkin disebabkan oleh biasanya secara tradisi disebut oleh kerana kita mengalami kesusutan dalam nilai mata wang berbanding dengan dolar Amerika biasanya, oleh kerana kebanyakan daripada perkara-perkara yang digariskan di bawah urusan belanjawan mengurus, banyak di antara perkara itu yang dikaitkan dengan sandaran nilai di bawah mata wang Amerika Syarikat. Namun saya rasa agak terkeliru sikit sebab kebelakangan ini, terutamanya beberapa bulan ataupun secara tepat dalam penggata akhir tahun 2010, kita telah mengalami kenaikan dalam kadar mata wang berbanding dengan dolar. Maksudnya mata wang Malaysia agak lebih kukuh berbanding dengan mereka. Tetapi kita masih lagi memerlukan 13 bilion lebih untuk tambahan mengurus, yang saya kira sudah tentu berasas kepada ketidakcukupan ataupun berlaku sesuatu di luar jangkauan ataupun di luar ekspektasi kerajaan dalam melaksanakan urusan pengurusan. Tuan Yang Bertua, tambahan ini menyebabkan berlakunya kenaikan dalam jumlah setinggi 17% daripada 13.17 bilion yang diminta ini, dicampur dengan yang telah diluluskan pada tambahan pertama dulu 9.2, menjadikan jumlah tambahan ini 20 bilion lebih. Dan ini 26.1 bilion ini adalah 17% daripada belanjawan asal. Ini juga pada saya menunjukkan berlakunya tersasar sebanyak 25% sekurang-kurangnya dari segi anggaran awal belanjawan 2010. Saya minta juga diberi penjelasan, kerana sekiranya tidak ada penjelasan atau rationality ni, ini juga bermakna kita mengesahkan berlakunya pembaziran sebanyak 28% yang pernah ditegur oleh Ketua Audit Negara berkali-kali, bertahun-tahun banyaknya. Dan juga apa yang disebut berlakunya tersasar 17% tambahan, yang juga disebut terlebih awal semasa kita membincangkan ataupun membahaskan undang-undang belanjawan anggaran 2011 yang baru. Saya berasa kombinasi di antara dua perkara ini nampaknya ada signifikan. 28% yang diberi amaran oleh Ketua Audit Negara, 28%, dengan 17% yang tersasar, dicampur dua ni, maka kita bercakap atau kita terpaksa memberi penjelasan terhadap 45% ketidaktepatan dalam kita mengurus atau mencadangkan belanjawan untuk tahun 2010. 45% Tuan Yang Bertua adalah satu peratusan yang sangat besar. Maknanya separuh, hampir separuh. Sudah tentu ada satu penjelasan atau sebab musabab yang sangat signifikan. Tidak cukup untuk hanya kita kata perlu belanjawan tambahan ni kerana berlaku ketidakcukupan, berlaku kenaikan dalam harga barang, harga perkhidmatan, ataupun berlaku dalam urusan pembiayaan hutang negara, terpaksa dinaikkan kadar rundingan untuk menjadikan urusan pelunasan hutang negara jadi bertambah kerana berlakunya kenaikan dalam urusan
mengenakan cas-cas tambahan sebagai, mungkin ada, kita pun tidak tahu. Sebab itu saya kata ini adalah bidang yang saya rasa hanya boleh diberi penerangan oleh pihak kerajaan. Oleh kerana itu saya membangkitkan perkara ini kerana kepada saya dia adalah sangat signifikan, kerana 45% yang saya sempat catatkan di sini dari segi peratusannya. Selebihnya pada itu, Datuk Yang Tua, saya rasa dalam peringkat jawatankuasa lebih baik, sebab saya tak mahu dikatakan seperti sesi yang lepas saya diberi amaran oleh Yang Ketua mengatakan adakah Yang Berhormat menyedari perkara ini lebih awal atau sengaja ditimbulkan kemudian. Oleh kerana itu saya rasa tidak perlu perkara itu berulang, dan saya timbulkan perkara ini sebab pada saya ada signifikan. Selebihnya berkenaan angka, insya-Allah kalau diberi kebenaran saya sanggup untuk membawa kepada pengetahuan Yang Berhormat Menteri ataupun Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk kita sama-sama teliti sama ada menasabah atau tidak untuk kita melakukan sedikit pengubah sembahyang. Pada pandangan saya, belanjawan tambahan untuk 2010 memanglah belanjawan yang menyentuh tentang perkara yang lepas. Maksudnya mungkin pada pahaman ramai, belanjawan ini adalah berkenaan belanjawan yang telah pun dibelanjakan, dan sebahagiannya pun telah kita katakan dipinjamkan atau didahulukan di bawah tajuk-tajuk yang lain, terutama di bawah kumpulan wang luar jangka, diberi pendahuluan. Maksudnya kita ada keperluan untuk menggantikan, dan biasanya kalau ikut teliti keperluan untuk mengekalkan angka dalam peruntukan luar jangka memang tetap, tidak pernah berubah daripada tahun ke tahun. Maka itu juga saya rasa perlu penelitian. Datuk Ketua, antara isu yang pagi tadi dan beberapa hari yang lepas, kita berharap, terutamanya rakan-rakan saya di sebelah sini berharap seperti yang dijanjikan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Kita perlu memberi satu penjelasan yang teliti. Sebab itu Perdana Menteri kata nak beri penjelasan tuntas. Saya tak faham perkataan tuntas, tapi digunakan perkataan tuntas, secara tuntas berkenaan dengan laporan yang menyebut bahawa kehilangan ataupun berlakunya aktiviti membawa wang keluar daripada negara kita yang begitu besar. Banyak kali dia cerita, saya rasa hampir majoriti ahli parlimen menyebut dan menyentuh tentang isu ini. Tapi sebagaimana yang saya ingat, Perdana Menteri menyebut akan memberi penjelasan secara tuntas dalam masa 1 bulan, bulan depan, atau lebih tepat lagi memberi masa untuk mengulas kepada memberi jawapan. Tetapi semakan saya dalam beberapa akhbar dalam seminggu ini, pihak Bank Negara telah pun memberitahu bahawa wujudnya elemen atau wujudnya kesaksian terhadap laporan-laporan yang dikeluarkan oleh beberapa bank-bank, sama ada bank tempatan maupun juga bank-bank yang mempunyai kaitan dengan urusan perbankan dalam atau luar negara. Hari ini kita tengok Bank Abu Dhabi telah menyatakan hasrat untuk menjual atau melupuskan 25% daripada pegangan ini dalam RHB. Ini juga satu berita yang pada saya ada signifikannya juga dalam isu ini. Ataupun mungkin ada satu penjelasan lain, kenapa tiba-tiba dulu kita tawarkan ataupun dulu kita memberi tawaran kepada mereka untuk membuat pegangan ini kerana untuk menggalakkan berlakunya pelaburan luar atau pegangan ini dipegang oleh pihak luar supaya kita dilihat seperti yang banyak kali disebut elemen reverse investment sebagai disebut. Tapi hari ini berlaku tawaran ini untuk melepaskan. Rupanya dikata mereka juga menerima tawaran untuk mendapat lesen penuh beroperasi di dalam negara kita tanpa adanya peratusan atau kombinasi dengan bank-bank tempatan. Ini sudah tentu membayangkan bahawa mereka lebih percaya kemudahan itu boleh dibagi kepada mereka. Dan saya teringat apa yang disebut atau perbahasan berkenaan dengan isu di mana syarikat-syarikat luar ataupun konglomerat luar negara yang menerima faedah dalam negara kita yang kita sendiri ditawarkan, yang disebut oleh Timbalan Menteri MITI, menyebutkan kita memberi tawaran dan sebagainya, memberi kemudahan pada mereka untuk berharap mereka datang beroperasi dalam negara kita. Selebihnya boleh mendatangkan kebaikan ataupun peluang, atau sekurang-kurangnya mempertingkatkan orang kata
pertumbuhan dalaman kita. Tapi akhirnya perkara itu menjadi pertikaian. Saya tengok niat ini rasanya macam seolah-olah bertentangan dengan tujuan kita. Tujuan kita baik, tapi yang berlaku mereka mempunyai tujuan di sebaliknya. Ini juga harus diteliti yang ya saya minta nak kemudian ni Indra Mahkota, saya mohon penjelasan ataupun penerangan lanjut menggunakan pengalaman di dalam kerajaan dulu. Ini permohonan untuk kita panggil perbelanjaan tambahan. Kalau saya merujuk kepada pasal 101 dengan izin Supplementary and Excess Expenditure, dia dengan jelas di dalam perlembagaan mengatakan untuk tujuan penambahan ini, dia merujuk pada izin a supplementary estimate showing the sum required or spent shall be laid before the House of Representatives and the purposes of any such expenditure shall be included in the supply bill. Soalan saya kepada ni Indra Mahkota, kalau katakan dalam bil ni yang diminta tiba-tiba B12 contohnya peruntukan kepada kumpulan wang terkanun 8 bilion. Bagaimana kita nak tahu bahawa 8 bilion itu untuk apa, bagaimana dibelanjakan, bagaimana? Saya rasa itu bagaimana? Mohon penjelasan sikit. Terima kasih. Saya yakin rujukan yang dibuat oleh Balik Pulau ada asas untuk membantu pihak kerajaan ataupun Timbalan Menteri ataupun Menteri untuk meneliti. Saya tidak ragu-ragu apa yang disebut tadi, dipetik itu adalah satu landasan yang cukup mustahak untuk kita lihat. Walaupun kita dalam peringkat dasar, tapi elemen B12 itu yang disebut itu memang mustahak untuk kita lihat. Saya nak minta kepastian daripada pihak kementerian ataupun kerajaan, benarkah atau tidak prosedur ini biasanya tidak menjadi amalan biasa untuk mengemukakan permohonan B12 ini diletakkan di bawah satu undang-undang yang berbentuk seperti hari ini. Sebab setahu saya, mengikut semakan saya, dia memerlukan satu usul khas dibawa oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan ataupun Timbalan Menteri. Kerana usul untuk memindahkan wang ini harus dibawa secara usul, bukan secara berbentuk supplementary bill ataupun permintaan untuk mendapatkan wang tambahan seperti yang kita buat hari ini. Walau macam mana pun, saya harap hari ini mendapat penjelasan, dan tujuan kita katakan dibangkit oleh Balik Pulau dan juga oleh pihak saya, tujuannya untuk melihat perkara ini di dalam landasan yang betul. Indra Mahkota, terima kasih Tuan Speaker. Saya merujuk balik kepada B12. B12 ini macam dikatakan oleh Balik Pulau, dia adalah sebanyak 8 bilion, lebih daripada setengah daripada tambahan 13 bilion. Dan bila kita rujuk kepada kertas ini, dia mengatakan B12 ini peruntukan kepada kumpulan wang terkanun dan dia diberi di bawah 40,000. Ini adalah pemberian dan kenaan bayaran tetap. Jadi jika dia kenaan bayaran tetap, bagaimanakah dia melambung tinggi daripada masa bil ini dibahas pada 2009, hampir setahun, tapi macam mana 8 bilion? Dari jika tengok peruntukan yang diluluskan asal dia ialah hampir 4 bilion. Ya, ini adalah muka surat lampiran B, muka surat 1, hampir 4 bilion. Tapi tambahan dia ialah 8 bilion, dan ini untuk 40,000 ialah yang pemberian dan kena bayaran tetap. Jika dia tetap ini, dia bukan satu yang tiba-tiba akan naik. So saya rasa menteri kena terangkan kenapa satu amount yang begitu besar, 8 bilion itu. 8 bilion ini lebih kurang 5 kali bajet Selangor, negeri Selangor untuk satu tahun. Jadi jika macam ini, kenapa dia berlaku macam ini? What happened yang menyebabkan satu kenaikan belanja di dalam pemberian kenaan bayaran tetap ini sebegitu besar? Terima kasih. Terima kasih Sengah Siput. Saya juga mahu mengatakan di sini antara tujuan motif ini ditimbulkan lebih awal oleh kerana telah berlaku satu ketidakselarasan, dan kita dituduh sengaja membangkitkan perkara ini di akhir sesi sehingga tidak dapat membuat pembetulan dan sebagainya. Sebab itu saya tampil mengatakan niat itu sebenarnya sama sekali tidak betul dan tidak benar. Dan B12 semakan saya, kerana saya telah merujuk kepada beberapa pihak tertentu yang juga untuk melihat kesediaan mereka untuk melihat perkara ini berlaku secara
secara tuntas. Maknanya cara betul lah ke? Saya rasa secara betul lah tu. Jadi mereka memberikan pandangan dan minta saya rujuk ataupun semak. Dan semakan saya memang betul mengatakan bentuk ini sepatutnya dibawa secara usul. Dibawa secara usul khas oleh menteri ataupun timbalan menteri ataupun oleh kerajaan ke dalam dewan. Bukan berbentuk meletakkan dalam bentuk permintaan untuk menggunakan wang dipindahkan dalam bentuk ini. Ada beberapa perkara yang mustahak secara detail yang saya nak bawakan Datuk Yang Bertua di dalam buku belanjawan atau anggaran belanja persekutuan 2010. Tapi saya rasa lebih sesuai di dalam peringkat jawatan kuasa. Balik pula ada nak tanya apa? Indra Mahkota, saya sebenarnya agak berbeza sedikit. Ini bukan kata dituduh untuk kita cepat atau lambat betulkan keadaan. Ini kerana saya petik peruntukan fasa perlembagaan mengguna wang daripada wang yang disatukan ini ialah satu aktiviti berperlembagaan, keberperlembagaan. It's a constitutional exercise. Jadi kalau pada pandangan saya perkara itu tidak mengikut perlembagaan seperti yang diperuntukkan dengan dibangkitkan oleh Sungai Siput, saya khawatir apa yang berlaku baru semalam di Kanada. Satu parlimen telah diisytihar sebagai in contempt of parliament dan vote of no confidence, tukar kerajaan kerana menggunakan wang tidak mengikut peraturan, dan yang paling penting tu dikatakan dengan izin is in contempt of parliament. Itu yang berlaku, dan vote of no confidence. Jadi saya rasa ini bukan satu perkara kecil. Saya rasa saya setuju dengan Indra Mahkota untuk menggesa perkara ini diberi perhatian serius. Balik pulau, saya sekali lagi saya melihat semasa kita bercakap kawan-kawan rakan-rakan baik di sebelah Barisan Nasional dan Pembangkang juga, saya rasa mengikuti dan meneliti. Adalah tidak wajar sama sekali kita memberi tuduhan atau memberi pandangan kita supaya kita dipersetujui dengan cadangan ataupun apa yang kita bawakan. Tapi namun saya mohon kepada rakan-rakan ahli parlimen yang senior yang ada bersama kita, terutama di peringkat atau di bahagian kerajaan Barisan Nasional, saya merayu minta tolong, cubalah tengok perkara ni, kerana ini bukan urusan peribadi. Ini bukan urusan peribadi, ini urusan tentang menguruskan wang, menguruskan hasil negara untuk tujuan negara kita. Tak ada kena-mengena dengan urusan politik. Saya tidak rasa ini adalah satu motif untuk menggerakkan tujuan mencapai keuntungan politik. Itu tidak benar sama sekali. Saya mohon, saya nampak di depan saya ada ramai ahli-ahli parlimen yang senior, yang terbukti kredibilitinya di beberapa penggal yang lalu sehingga sekarang. Apa kata kalau kita sama-sama meneliti perkara ini, sekiranya ada elemen itu, apa salahnya kalau kita suarakan atas tujuan untuk memperbetulkan keadaan? Saya tidak kata semuanya benar sama sekali, betul dan tepat. Ini adalah satu peluang atau satu medan yang pada saya rasa sesuai untuk kita kemukakan kedudukan ataupun event ini dengan izin. Terpulang, kalau kita rasa kita mahu meneruskan keadaan ini tanpa sebarang perbetulan, hanya semata-mata kita tidak mahu mengakui wujudnya kelemahan kita, maka kita boleh teruskan. Tetapi kita harus ingat, convention untuk membentuk ataupun menggunakan atau membelanjakan apa-apa wang untuk kegunaan pentadbiran sesebuah negara tidak boleh hanya diteruskan atau diletakkan bawah landasan untuk persetujuan begitu saja. Kita ada prosedur dan peraturan. Sebab itu saya dengan rendah diri mengatakan perkara ini saya bawa lebih awal kerana kawan-kawan juga memberi pandangan kepada saya dan mereka juga menyuarakan perkara ini kepada saya untuk saya bawakan. Oleh kerana itu ada beberapa peristiwa, ada beberapa kedudukan yang sangat berkait rapat. Kita tidak mahu kita dituduh pengurusan kewangan dalam negara kita dituduh berlaku penyelewengan, berlaku inkompetensi dalam pengurusan kita, menyebabkan berlaku kebocoran dan sebagainya. Itu dah banyak kali. Sekarang kedudukannya kita telah pun diberi gambaran oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atau mempunyai rating yang baik menguruskan kewangan global. Saya sebutkan tadi, Global Financial
integriti, menyebut berkali-kali, sehingga sekarang kita tidak ada usaha untuk menulisasikan pandangan ini, yang Menteri Kewangan memberi tempoh 1 bulan untuk memperbaiki atau memperjelaskan. Saya rasa ada perkara yang agak mengelirukan. Kenapa perlu kita mengambil masa begitu lama, sedangkan ada perkara yang sepatutnya kita perlu teliti begitu baik, tapi kita boleh bagi jawapan sangat cepat. Ada. Kalau kes video tu cepat aja kita boleh bagi jawapan dia, tak payah teliti pun. Ya, maksudnya benda itu tidak mendatangkan apa-apa faedah dari segi kata persepsi luar kepada negara kita. Tapi urusan sekarang kita berdepan dengan 889 bilion ringgit yang dikatakan hilang begitu saja. Kita tidak menjawab. Kita bercerita tentang berlakunya kenaikan dalam hutang isi rumah. Pagi tadi disahkan atau dijawab, disebut lagi sekali. Kita berdepan dengan 537 bilion ringgit. Siapa lapor? Bank negara yang laporkan, mengatakan TV3 yang tolong siarkan. Kita berdepan dengan masalah kenaikan dalam hutang isi rumah yang begitu mendadak. Dalam masa 5 tahun saja, daripada 170 bilion ringgit, 5 tahun saja terus kepada 537 isi rumah yang ditanggung oleh kita sendiri, kita semua. Hutang disewa rumah, hutang kereta, hutang beras, hutang semuanya hutang. Kad kredit, tak kredit, debit ke semua hutang. Hutang kahwin. Jadi perkara ni telah merangkum sekali, menyebabkan kita ditonjolkan sebagai negara yang berhutang. Saya tidak rela menjadi ahli parlimen yang juga dikatakan ahli parlimen berhutang. Saya rasa tak ada siapa yang sepatutnya boleh berbangga dengan kedudukan ini. Apatah lagi kita sepatutnya ada peluang untuk keluar daripada kedudukan ini. Datuk Yang Bertua, satu perkara yang agak mudah saya nak campurkan dalam ini, 447 bilion ringgit hutang kerajaan yang sebenarnya dalam buku laporan 2010 dengan 2011 tu sebenarnya memberikan gambaran yang cukup jelas, cukup konsisten dengan hutang negara 447 bilion. Saya ada bawa ni kebetulan tahun lepas pun saya bawa. Campur dua ni memang kedudukan kita 1 trilion ringgit. Kedudukan hutang yang berdepan atau ada di depan mata kita. Dan dalam keadaan macam ni, walaupun One Malaysia Development Berhad mengatakan dia telah untung dalam 1 tahun saja, tahun kewangan untung dia 437 juta ringgit untung dalam 1 tahun kewangan saja. Tak perlu berniaga, untung dekat setengah bilion. Ini menyebabkan persepsi kita berasa ada sesuatu yang agak menyimpang daripada keadaan sebenar. Negara menanggung hutang yang begitu tinggi, begitu besar. Satu syarikat yang ditubuhkan khas 1 tahun saja boleh untung 437 juta. Apa justifikasi yang kita nak sebut antara satu syarikat yang mewakili, yang kita tubuhkan khas untuk tujuan bagi pihak kerajaan, dengan kedudukan keseluruhan dalam negara? Adakah kita nak beritahu sebenarnya syarikat ini digunakan atau diberi satu peluang ataupun satu kedudukan istimewa untuk untung setengah bilion walaupun setahun berniaga, biarpun negara rugi sampai 1 trilion? Ini satu tidak logik. Ni, Indra Mahkota skip penjelasan. Saya tak faham ni, kenapa Indra Mahkota ni beria-ria sangat cerita hutang negara ni. Saya tengok kawan-kawan di sebelah sana tak ada seorang pun bangun cerita pasal hutang negara. Seolah macam kita saja yang sebelah sini yang tanggung. Tak, serius, saya tak nampak seorang ahli parlimen sebelah sana sepanjang 3 tahun di sini pasal hutang negara kan. Tapi yang ada bangun tadi, kalau bahkan kita cakap pasal nak buat rumah tak ada duit, nak buat rumah low cost tak ada duit. Tapi Indra Mahkota bincang pasal hutang negara ni, saya rasa generasi hutang ni besok generasi pakatan saja ke? Ataupun satu negara? Saya mohon penjelasan. Saya tak faham. Saya merasa juga keliru. Saya tak tahu, saya sendiri keliru. Saya cuma dapat menyebut perkara ni berdasarkan kepada apa yang saya dapat. Saya kaji, saya buat kajian dan saya dibantu oleh orang-orang yang juga rakyat Malaysia yang juga berminat dan barangkali sayang kepada masa depan negara Malaysia, terutama dalam bidang ekonomi. Saya tidak tahu, saya bukanlah pakar dalam bidang ini, tapi saya dibantu oleh rakan-rakan rakyat Malaysia yang berminat dan merasa perkara ini perlu untuk ada satu penegasan. Memang dia beritahu perkara ini perlu dibawakan dan diminta saya bawakan perkara dalam Dewan. Kalau ahli rakan-rakan Barisan Nasional merasakan tidak menjadi masalah,
tidak merasa perkara ni satu perkara yang mustahak untuk diperbincangkan. Sudah tentu itu juga memberi gambaran pada mereka tidak signifikan. Dua perkara, maybe mereka terlalu kaya, atau mereka rasa apa yang dibawa ni tidak mustahak kerana mereka telah cukup segala-galanya dan tidak menjadi masalah pada mereka untuk masa hadapan. Amat malang sekali kalau rakan-rakan Barisan Nasional mengatakan this is not our problem, dengan izin. Ini perkara yang sangat malang kalau rakan-rakan Barisan Nasional mengatakan masalah hutang negara bukan masalah dia orang. Sedangkan boleh mencelah? Boleh. Saya rasa pertama sekali yang berhormat Tuan Dipertua, tidak timbul soal Barisan Nasional. Nak bagi saya dulu kan tu ada? Okey. Tidak timbul soal tentang ahli-ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional tidak mengakui bahawa itu adalah satu isu yang besar. Untuk pengetahuan yang berhormat, kita faham daripada GDP 50% adalah hutang kerajaan, hutang negara. Kita faham. Dan ini selalu dicanangkan juga dalam perjumpaan kita dengan Kementerian Keuangan. Yang lama sangat. Tidak pernah timbul. Soal kita tidak khawatir itu tidak timbul. Terima kasih. Jadi yang timbul ni apa? Saya rasa setakat hari ini tidak ada seorang pun daripada kalangan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang menimbulkan soal kerisauan tentang hutang. Tidak ada. Tidak ada. Pagi tadi ada soalan tambahan berkenaan dengan kebimbangan tentang wujudnya atau peranan yang dibuat oleh AKPK. Tapi perkara ini juga tidak ditimbulkan oleh rakan-rakan kita, terutama di rakan-rakan Barisan Nasional. Saya tidak mengatakan perkara ini adalah perkara yang terlalu mustahak untuk kita bincangkan hari ini. Tapi saya rasa sedih kerana setakat ini perkara ini tidak, seolah-olah tidak begitu signifikan kepada rakan-rakan kita di sebelah sana. Boleh. Okay. Yang berhormat Indra Mahkota, soal hutang ini mungkin soal persepsi. Mungkin persepsi yang positif. Lagi banyak kita berhutang, lagi hebat negara kita, lagi ramai orang yang berhajat untuk memberi pinjaman kepada kita. Lepas tu kalau kita gunakan khidmat APCO, oh ini bermakna Malaysia hebat, Malaysia negara yang paling hebat dalam dunia kerana kita berhutang paling hebat dalam dunia. Jadi ini soal persepsi. Kalau kita guna APCO, tak ada masalah langsung, semuanya persepsi sahaja. Hanya pembangkang yang mengungkit-ungkit perkara ini, dan tidak ada langsung yang menjadi asas untuk kita bimbang dan runsing. Walaupun jika dibahagi-bahagikan entah berapa ratus ringgit atau beribu ringgit seorang rakyat Malaysia tanggung hasil daripada hutang yang sebesar itu. Apa pandangan yang berhormat Indra Mahkota? Sungguhlah tu. Saya rasa kawan-kawan kita memang merasa. Boleh saya sikit-sikit je? Ini saya faham. Saya rasa ini agak penting. Saya setuju dengan yang berhormat dan saya percaya Tuan Yang Dipertua akan bagi masa yang secukupnya untuk yang berhormat berdebat. Tapi saya minta saya benar, saya tahu sebenarnya isu tentang hutang negara ini dibincangkan banyak kali. Di dalam NEM pun dibincang. Itu sebabnya kerajaan sebenarnya telah mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan hutang ini, yang berhormat. Memang ada diperkatakan. Mungkin ahli parlimen di sini tidak termasuk dalam ucapan mereka, tapi kita memahami keadaan ini. Yang Mat boleh habiskan. Boleh tambah Saya sikit? gulung. Boleh tambah sikit Pak Ahmad? Saya nak gulung sebab boleh tambah sikit? Saya bukan sebenarnya nak mengacau, tapi saya mendengar dengan khusyuk. Saya pun tak nak capur, tapi nampaknya ialah apa yang berhormat sebut tadi tak berapa tepat lah. Saya harap kalau boleh yang berhormat dapat semak semula angka sebenar daripada Bank Negara. Saya baru ambil ini. Jadi kalau kita membuat tuduhan yang melulu, bukan sahaja kita telah menyelewengkan fakta, tetapi kita telah memberikan satu pandangan yang cukup salah sekali. Seharusnya sebagai rakyat negara kita, kita mesti berbangga dengan prestasi negara kita yang cukup cemerlang pada ketika ini. Saya nak sebut di sini, hutang negara pada ketika ini adalah sebanyak 7.7% dan jumlah hutang ataupun 2% daripada KDNK kita. Maknanya apa juga hutang yang dibuat oleh kerajaan bukan sahaja mempunyai kemampuan oleh kerajaan untuk membayarkan, bahkan hutang tersebut dibuat untuk pembangunan, bukan untuk urusan. Saya ucapkan tahniah supaya yang berhormat dapat tahu betul-betul, jangan membuat tuduhan. Saya pergi peluang awak cakap tadi. Sebenarnya hutang negara kita kita bandingkan dengan negara luar. Malaysia hanya 34% saja. Itu sebab membuat tuduhan
sedap kita bercakap. Tetapi bila kita bercakap tentang tak ada fakta, kita nanti dimasukkan nafsu. Bila bersama-sama nafsu, kita takut bersyaitan akan bersama-sama kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya cuma nak kata begini, ada satu maklumat ataupun data yang diberi untuk consumption orang ramai, bukan daripada Dewan ini. Yang Berhormat patutnya marah kepada TV3 yang mengatakan hutang rumah tangga yang terkini 537. Yang Berhormat, itu telah diguna dan dipetik oleh seluruh rakyat Malaysia, kerana pengumuman tu dikatakan dibuat oleh Bank Negara dan disiarkan oleh TV3. Ini satu perkara yang kalau Yang Berhormat menafikan saya, maksudnya Yang Berhormat patutnya mengambil gerakan, mengambil inisiatif untuk mencela TV3 atas laporan yang tidak berasas itu, bukan laporan saya. Dan saya katakan tadi 447 disebut dalam Dewan, bukan sebutan saya juga, sebutan yang diberikan oleh salah seorang daripada Menteri dan Timbalan Menteri. Dan rakan tumpat memberitahu tadi, saya rasa kalau kita semak pun memang betul kerajaan kita berkali-kali mengata ratio, dia kata kadar ratio, kadar nisbah hutang dengan isi rumah dengan KDNK masih lagi pada paras yang manageable. Saya setuju, tak apa, macam rakan Yassin kata memang manageable. 82% ratio ni manageable. Maksudnya kalau 537 berbanding dengan GNP kita dalam 741.42 bilion ringgit setahun, memang ratio dia 82. Manageable, yes, manageable. Tapi dia bersyarat kita tidaklah dalam keadaan kita dihimpit oleh middle low income trap. Ini yang masalah kita. Negara lain tak ada macam ni. Walaupun dia ratio dia tinggi super, macam dia kata di Amerika Syarikat ratio hutang dengan GDP memang tinggi, betul. Tapi dia tak ada masalah macam kita. Ya, habiskan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak balik kepada isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat mengenai hutang negara, tapi hutang rumah tangga lah. Sebenarnya angka kerajaan menunjukkan bahawa hutang rumah tangga sekarang ada lebih kurang 76%. Isi rumah Yang Berhormat. Isi rumah. Isi rumah, isi rumah. Okey, isi rumah. Soal saya nak bangkit ni ialah pinjaman daripada isi rumah tu adalah untuk 3 pembayaran yang besar sekali. 3 big ticket items. Satu ialah untuk beli rumah, kedua untuk kereta, dan ketiga untuk bayar balik kad kredit. Kad kredit digunakan untuk bayar semua perbelanjaan di keluarga dan sebagainya. So ini jelas menunjukkan bahawa gaji yang didapati oleh keluarga-keluarga kita tidak cukup untuk menampung keluarga. Itu satu, saya fikir satu isu yang penting. Dan cadangan saya nak minta cadangan Muhammad ialah, adakah masa dah sampai untuk Malaysia untuk membentuk satu jawatan kuasa khas, a special committee to investigate the cost of living crisis di Malaysia, the cost of living crisis which is causing, seperti yang dikatakan oleh Muhammad, the squeezed middle class, the squeezed working class. Minta pandangan. Terima kasih. Pagi tadi saya rasa seronok dah bila Kota Belud bertanyakan soalan tentang well-being index rakyat Malaysia. Saya dah seronok dah. Saya menjangkakan beliau akan mengulas, kata kita perlu semak indeks-indeks ini, termasuk indeks berkenaan dengan consumption income dengan izin yang patutnya kita ukur rakyat kita. Sebab apa? Sebab rakyat kita berdepan dengan masalah pendapatan boleh guna. Kita tahu, Kota Belud pun tahu. Sebab itu dibangkitkan soal ASIA beri tambah murah. Sebab kalau penerbangan lain mahal. Jadi ini antara gambaran-gambaran. Memang kita semua mengambil maklum dan kita mengambil perhatian tentang income boleh guna atau pendapatan boleh guna rakyat Malaysia yang makin merosot. Alasan dia, bukti dia, memang hutang kita meningkat, kadar hutang kita meningkat. Ini memang terbukti. Dan saya menggunakan kata cabar tidak baik, tapi saya menggesa, tanyalah rakyat Malaysia di luar sana, buatlah survey berapa orang yang mengakui bahawa pendapatan boleh guna rakyat Malaysia sedang meningkat. Tanya. Saya menggesa, tanya, ambillah, kutiplah data dengan baik, tanya. Oleh kerana itu, kita tidak mahu kesilapan kita dalam memungut data atau data collection kita menyebabkan kita membuat polisi yang salah. Terutama kita anggap soal income kita merosot atau income boleh guna kita merosot remeh. Sebab itu kita kata apa yang kita bawa semua tidak betul.
Tak logik rakan-rakan terutama Kota Belud. Tak logik kalau kita kata income rakyat Malaysia sedang menaik sedangkan kualiti hidup rakyat Malaysia sedang menurun akibat barang-barang naik. Tak payah jadi genius pun kita tahu perkara tu. Tak payah. We don't need a genius tu. Sebab itu perkara yang terakhir Datuk Yang Ketua, saya rasa matlamatnya sekarang ialah untuk melihat sejauh mana, setakat mana dan apakah rasionya daripada tambahan 13.170 bilion yang kita nak minta, nak luluskan minggu ini untuk tambahan belanjawan yang lepas 2010. Okey, 1 minit. Hormat, saya jelas sikit je. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Hormat berkaitan dengan masalah pendapatan rakyat negara kita yang semakin menurun. Tetapi dalam laporan GTP yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri semalam di Stadium Bukit Jalil yang menerangkan bagaimana negara kita berjaya mengurangkan kadar kemiskinan sampai tahap 99.70%. Apa pandangan yang berhormat dalam isu ini? Memang orang miskin pun daripada 44,000 tinggal 100 orang. Itu yang disuruh kita baca dalam dewan ni, dipersembahkan pada kita. Itu menunjukkan, saya tidak tahu, tapi gambaran yang asas itulah di antara laporan dan juga realiti perkara ni. Dan saya satu perkara yang terakhir saya nak katakan bahawa kita juga merasa runsing dan susah hati. Oleh kerana apa? Oleh kerana kadar kemiskinan dalam negara kita ni, kadar pendapatan negara diukur secara per kapita. Per kapita maksudnya rakyat Malaysia ke tidak, tak kira. Asal dia berada dalam Malaysia, kita anggap dia per kapita. Adalah malang kepada kita, kawan-kawan, terutama Kota Belud, terutama dan Pasir Salak yang selalu bincang dengan saya di luar. Amat malang. Kalau ukuran ni kita ambil, kita katakan rakyat Malaysia mempunyai pendapatan per kapita sekian banyak. Tapi sebenarnya 2.518 juta orang tu sebenarnya pendatang tanpa izin yang berada dalam negara kita berulang-alik. Mereka bukannya indeks ataupun statistik yang perlu kita ukur melaksanakan apa-apa polisi, tapi mereka menikmati kemudahan dan juga menikmati sama seperti rakyat kita. Mereka lebih baik status daripada kita, tak payah bayar cukai, tak payah bayar apa saja pun. Mereka yang mustahaknya, mereka boleh pulang dan membawa pulang apa saja yang diraih dalam negara kita ke dalam negara Malaysia kepada mereka tanpa apa-apa sekatan, kerana mereka adalah tanpa izin. Yang kita selalu ambil kira dia, mereka sebagai rakyat kita dikira secara per kapita. Ini satu misleading, satu analisa yang melencong sama sekali untuk kita adakan satu polisi kerana mengambil kira mereka yang sebenarnya bukan rakyat Malaysia. Indra Kota boleh dapat penjelasan dan pandangan Indra Kota mengenai miskin tegar di Malaysia ini. Dikatakan GTP itu, program itu telah mengurangkan miskin tegar 99.8%. Tetapi di Malaysia ini kadar miskin tegar ialah RM420 sekeluarga. Kalau 5 orang sekeluarga, maksudnya seorang seorang hanya kurang daripada RM15. Dan kalau beli satu kasut mesti kebuluran. Jadi ini bukan miskin tegar, ini kadar 420 ni kita kata tahap kebuluran di Malaysia. Masih ada mungkin kebuluran. Jadi ini statistik ini tak bermaksud tak ada makna langsung kepada rakyat, kerana ini bukannya satu jumlah yang realistik dengan harga yang barangan yang tinggi di Malaysia. Setuju tak? 420 ni sekurang-kurangnya mesti naik kepada 1,500, barulah kalau kadar itu turun mendadak kita memuji kerajaan. Setuju tak? Rakan Perwas, terima kasih atas maklumat itu. Sebab itulah kita melihat sekarang dalam suasana suasana pilihan raya negeri di Sarawak. Saya sungguh mengatakan marilah kita sama-sama tengok sikit kepada rakan-rakan kita Sarawak, sama-sama kita bela rakyat-rakyat yang berada di Sarawak. Isu berkenaan dengan miskin tegar tadi, paras kemiskinan, ukuran dan statistik itu sebenarnya lebih applicable untuk rakan kita di Sarawak. Walaupun kita berdepan dengan pilihan raya negeri, tidak bermakna kita perlu memainkan sentimen ini hanya menggunakan statistik untuk membawakan kononnya kelebihan pada pihak kita. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sebab itu Kota Belud, kami tak ada pilihan. Kami rasa kita perlu berikan tawaran. Sebab kita nak beri ulasan tak mau dengar. Jadi
Jadi kita kemukakan pelan melalui yang ringkas buku jingga. Boleh saya respon sedikit? Saya harap rakan-rakan di Sarawak, rawan-rawan Sarawak, tolonglah tanya. Kita bersedia untuk memberi penjelasan. Kita tidak hanya pergi campak kemudian keluar. Tidak ada dengar pun penjelasan tak betul. Itu masalahnya. Ya, sekurang-kurangnya yang berhormat baca. Itu saya alhamdulillah. Terima kasih. Tapi saya kata secara keseluruhan rakyat Sarawak teliti dan tengok. Ini pasal ambil kira daripada statistik yang diberi tadi. Okey, saya nak respon sedikit boleh. Yang katanya sebenarnya tak ada rakyat Malaysia yang miskin. Tuan ini betul. Confirm tak ada. Boleh minta ruang. Yang ada 100 orang tu sebenarnya, 100 orang tu yang tidak dapat dihubungi duduk atas bukit ceruk mana. Itu ke. Yang lain tak ada miskin. Bolehlah ruang. Tuan Deputat saya dah minta. Boleh benarkan tu. Sikit jelah. Dah habis masa saya. Sikit lah masa. Oleh saya cuma risau kerana perbahasan ini akan berhenti pada jam 1 dan 2.30 besok. Menteri akan menggulung. Terima kasih banyak. Jadi kita bagi peluang pada yang lain. Saya nak mengulangkan lagi sekali. Persoalan ialah 13.170 bilion nak digunakan kerana menampung perbelanjaan yang lalu 2010. Bukan perbelanjaan depan kita ni nak cari duit ke mana. Terima kasih banyak.